Dari tanah berawan putih yang panjang, membawa My Halal menelusuri keindahan warna alam semula jadi, ciptaan ilahi. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Di antara yang halal yang haram itu ada banyak perkara yang syubhah. Ramai manusia yang tidak mengetahuinya. Di bawah rimbunan spesies pokok akasia bernama manuka, disulami dengan musim panas yang baru bermula, memberi ruang yang luas kepada lebah untuk menghirup madu daripada bunga manuka atau nama saintifiknya Leptospermum scoparium. Itulah uniknya madu lebah yang dihasilkan di New Zealand. Kerana lebah-lebah di sini hanya mengisap madu atau nektar yang terdapat pada bunga manuka sahaja. Tidak seperti lebah di Malaysia, kerana lebah manuka bersifat monoflora. Lazimnya bunga manuka hanya mula berkembang secara meliar pada musim bunga dan awal musim panas, iaitu sekitar bulan September hingga Februari. Oleh itu, proses untuk mendapatkan madu di New Zealand bergantung sepenuhnya kepada keadaan cuaca dan persekitaran. Di King Honey, Auckland, lebah madu manuka yang hidup meliar diternak secara komersial di sekitar kawasan pinggir hutan. Lebah-lebah ini akan terbang dalam radius 3 km dari sarang peternakan untuk mengisap madu dan kembali semula ke koloni. Terdapat antara 1,000 hingga lebih 5,000 ekor lebah boleh menghuni dalam setiap kotak. Beginilah keadaan sarang madu lebah. Ia dihasilkan melalui campuran nektar bunga manuka dan enzim yang sedia ada dalam badan lebah secara semula jadi. Madu yang dihasilkan adalah bersih dan suci. Istimewa My Halal hari ini membawakan kepada anda secara realiti kami berada di salah sebuah ladang ataupun tempat di mana penternakan lebah, ya Ustaz? Lebah untuk menghasilkan madu yang asli. Betul, madu asli. Yang asli ini. Kita lihat inilah kaedah peternakan lebah yang diamalkan di New Zealand ini. Sebagaimana yang telah kita sedia maklum bahawa New Zealand antara negara yang mengeluarkan lebah madu yang berkualiti. Dan kalau kita lihat istimewanya, lebah ini akan menghisap bunga-bunga yang tumbuh liar di sekitar kawasan ini. Bukannya menanam pokok bunga, tapi dia menghisap madu di bunga-bunga yang tumbuh. Orang kata yang original lah. Betul. Dia akan ternak di sini menggunakan ratunya yang ada dalam ni. Dan lebah juga akan masuk berdasarkan kepada pintu yang ada di sini. Yang disediakanlah. Dan juga kecil besar pintu ini berdasarkan kepada musim yang ada. Itulah uniknya peternakan lebah madu di New Zealand ini. Unik. Meskipun diternak hanya seekor madu lebah sahaja dibenarkan hidup pada satu bingkai. Pemeriksaan perlu dilakukan sekali pada setiap hari bagi memastikan tidak lebih daripada seekor ratu lebah bagi setiap bingkai. Selain itu, suhu pada kotak sarang lebah ini perlu berada dalam sekitar 30 darjah Celsius, terutama sekali apabila musim sejuk. Tujuannya untuk memastikan lebah terus aktif menghasilkan madu. Kerana lebah cuma mempunyai jangka hayat 40 hari sahaja. Manakala musim puncak untuk menuai madu adalah pada musim panas. Mulai tahun 2017, Kementerian Industri Kecil New Zealand telah menetapkan setiap madu yang dieksport mesti mengandungi 70% debunga manuka.
Beginilah banyaknya madu yang telah dituai dan akan digrade mengikut standard yang telah ditetapkan oleh sebuah badan khas iaitu Agriculture Industry Governance Body. Sebelum dibawa ke makmal, setiap tong akan dilabel mengikut lokasi kawasan penternakan, jumlah sarang serta anggaran lebah bagi setiap sarang yang dituai. Ini adalah proses untuk menentukan ketulinan madu manuka. Mesin ini berfungsi untuk mengenal pasti grade madu yang dihasilkan. Antara yang perlu dipatuhi oleh pemain industri madu di New Zealand adalah mengisytiharkan jenis madu yang dihasilkan di ladang mereka secara memisahkan madu manuka dengan jenis yang lain. Apabila melepasi ujian yang ditetapkan, barulah produk tersebut diiktiraf sebagai madu tulen manuka keluaran New Zealand. Okey, ada 8 tangki di sini. Setiap tangki ini mempunyai pelbagai rasa madu yang berbeza berdasarkan kepada bunga-bunga yang dihisap oleh lebah. Maka tangki-tangki ini akan diletakkan setiap madu yang berbeza, kemudian terus kepada tangki ini. Di sinilah kita lihat dia akan kacau, dia akan proses 100%, 100% hanya madu saja, tidak dicampurkan dengan bahan-bahan tambah yang lain. So lepas pada ini dia akan pergi terus kepada untuk pembungkusan dan juga ataupun juga filling, dimasukkan madu ini untuk dikotakkan dan juga diedar ke luar sebelah sana, ya. Bukan sahaja semasa pemprosesan, tetapi semasa proses pembungkusan juga, madu manuka terpaksa melalui satu lagi ujian makmal bagi memastikan produk yang akan keluar dari kelang betul-betul selamat dan bersih untuk pengguna. Dua perkara yang dititikberatkan ialah sijil ketulinan label manuka New Zealand dan madu tersebut mestilah dieksport dalam masa 6 bulan selepas tuaian. Okey, Yuni. Ya, di Ustaz. New Zealand ni memang terkenal dengan bermadunya. Salah. Terkenal dengan madunya. Madunya yang 100% asli. Saja tanpa apa-apa tambahan bahan perasa dan sebagainya. Okey, ini di peringkat akhir pemprosesan madu ni di tangan saya. Kita lihat bagaimana madu ni bungkus, mempunyai packaging yang cukup menarik, kan? Jadi ini juga antara daya penarik orang yang nak makan madu ni. Kalau lebah tertarik dengan bunga, packaging juga mempengaruhi kita untuk tertarik merasainya. Itulah dia keistimewaan. Dan juga kita lihat madu juga memberikan khasiat yang cukup baik, cukup tinggi kepada kesihatan manusia sebenarnya. Betul, Ustaz. Ya? Arataki Hani adalah ahli bagi Persatuan Penternakan dan Pengeluar Madu Manuka di New Zealand. Di New Zealand terdapat lebih 6,000 pemain industri madu manuka berskala besar yang menyumbang jumlah ekspor sebanyak 5.1 bilion New Zealand dollar setiap tahun. Jumlah ini sekaligus meletakkan New Zealand sebagai negara pengeluar madu yang terbesar di dunia. Pasaran utama madu manuka adalah Asia dan Eropah. Hasil lain yang dijual daripada lebah madu seperti propolis, lilin lebah dan royal jelly. Inovasi terkini membolehkan produk daripada madu lebah dipelbagaikan menjadi barangan penjagaan diri dan juga kosmetik. Tetapi apapun bentuk produk yang dihasilkan, yang jelas madu mempunyai khasiatnya yang tersendiri.